Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sihat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, bagi International Conference on Communication, Management and Humanities, ICOMA 4, tajuk yang telah dipilih adalah sejauh manakah mabuk dengan sengaja boleh menjadi pembelaan dalam kes jenayah yang berlaku di Malaysia oleh saya sendiri, Muhammad Faris Daniel bin Salihuddin dan Ramalingam Rajamanikam. Baiklah, penulisan ini bertujuan untuk mengenal pasti peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan dalihan mabuk dalam kanun keseksaan Malaysia. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis kedudukan mabuk dengan sengaja itu sendiri sebagai suatu pembelaan yang sah bagi membantu individu-individu dan tertuduh yang disabitkan dengan kesalahan jenayah. Dan bagi tujuan ini, pendekatan kualitatif berbentuk perundangan tulen yang menggunakan kaedah analisis kandungan menjadi metodologi penulisan ini. Untuk tahu dengan lebih lanjut, ayuh kita analisis satu demi satu penulisan bagaimanakah mabuk dengan sengaja boleh menjadi pembelaan dalam kes jenayah di Malaysia. Baiklah, pertama sekali perlu kita tahu apakah itu sebenarnya keadaan mabuk dan bagaimana mabuk ini ditafsirkan di negara Malaysia. Baiklah, secara amnya, mabuk ialah keadaan apabila fikiran seseorang menjadi tumpul akibat pengambilan bahan-bahan yang memabukkan seperti alkohol dan juga narkotik. Dan di Malaysia, menurut Seksyen 86-3 Kanun Keseksaan, narkotik atau dadah juga termasuk daripada bahan yang boleh memabukkan selain daripada alkohol. Di samping itu, dalam kata yang lain juga, mabuk adalah keadaan seseorang hilang kawalan ataupun kesedarannya akibat kesan alkohol dan bahan-bahan narkotik ini. Sebagaimana apabila situasi ini berlaku, pelbagai fungsi kognitif dan fizikal mereka boleh terganggu, termasuklah koordinasi, perhatian dan juga pengambilan keputusan mereka. Dan gejala mabuk alkohol ataupun bahan narkotik ini berbeza-beza mengikut dan bergantung kepada peringkat dan jumlah bahan yang diambil oleh individu tersebut. Dan selain itu, mabuk juga boleh menjadi berbahaya kerana ia boleh menyebabkan kemalangan, kecederaan ataupun keputusan risiko tinggi yang mungkin tidak akan diambil dalam keadaan individu tersebut sedar. Pun begitu, di Malaysia hari ini, terdapat juga isu-isu berbahaya dan kes-kes jenayah yang berlaku disebabkan apabila adanya individu yang mabuk. Sebagai contoh, kemalangan jalan raya yang hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Statistik menunjukkan oleh Polis Diraja Malaysia, 21 kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk sepanjang 5 bulan pertama pada tahun 2023 dan 8 mangsa meninggal dunia. Ia merupakan satu peningkatan ketara berbanding 23 kes pada tahun lepas. Hal ini membuktikan bahawa apabila individu tersebut mabuk, pelbagai isu dan jenayah boleh berlaku. Dan di samping itu, orang mabuk yang hilang kawalan juga boleh menjadi ancaman kepada masyarakat. Di samping itu, terdapat juga tindakan-tindakan jenayah yang dilakukan di Malaysia akibat pengaruh mabuk disebabkan pengambilan bahan-bahan beralkohol dan juga bahan-bahan narkotik. Dan tindakan-tindakan ini dikenali sebagai jenayah berunsur mabuk ataupun jenayah bawah pengaruh mabuk. Antara tindakan-tindakannya adalah, pertama adalah pemandu di bawah pengaruh alkohol, di mana memandu dalam keadaan mabuk adalah satu tindakan jenayah yang serius. Di Malaysia, hukuman bagi pemandu yang ditemukan memandu di bawah pengaruh alkohol biasanya termasuk dalam denda yang besar, hukuman penjara dan juga pencabutan lesen memandu. Dan memandu dalam keadaan mabuk juga boleh membahayakan ketenteraman dan keadaan masyarakat yang berjalan di tepi jalan. Yang kedua pula adalah gangguan ketenteraman, di mana perilaku yang mengganggu ketenteraman awam seperti berkelahi, berteriak, aksi-aksi ganas dan berbahaya juga dianggap sebagai satu tindakan jenayah dan hukumannya termasuk dalam denda besar dan hukuman penjara. Tindakan yang ketiga pula apabila seseorang individu itu mabuk adalah kerusuhan dan juga pergaduhan, di mana apabila seseorang itu berada dalam kondisi mabuk, ia boleh menimbulkan keadaan konflik dan juga perkelahian antara satu sama lain.
Apabila individu tersebut mabuk juga, tindakan jenayah yang boleh berlaku dan wujud adalah gangguan dan juga jenayah seksual. Mabuk dapat juga berkontribusi terhadap perilaku yang melanggar seksualiti atau kehormatan seseorang, dan tindakan seperti pelecehan seksual dan juga perkosa di bawah pengaruh alkohol dianggap sebagai satu tindakan jenayah di Malaysia. Dan akhir sekali, individu yang berada dalam keadaan mabuk juga boleh melakukan jenayah seperti pencurian ataupun kekerasan. Apabila seseorang itu kehilangan keadaan diri disebabkan oleh mabuk, ia dapat mengakibatkan seseorang itu terlibat dalam tindakan-tindakan jenayah seperti mencuri ataupun berlaku kekerasan disebabkan tidak boleh berfikiran waras akibat pengambilan bahan-bahan yang mengandungi alkohol dan juga bahan-bahan narkotik. Pengetahuan semua, dalam keadaan tertentu, tertuduh dibenarkan untuk membangkitkan suatu dalihan ataupun kekecualian sebagai pembelaan bagi jenayah yang telah dilakukan. Konsep ini diperuntukkan dalam Undang-Undang Jenayah, khususnya Kanun Keseksaan di Malaysia. Antara bentuk dalihan yang diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan ialah mabuk ataupun intoxication, dalam erti kata lain tajuk yang kita bincang pada hari ini. Seseorang tertuduh boleh membangkitkan dalihan mabuk sebagai pembelaan apabila dia melakukan sesuatu jenayah semasa dia dalam keadaan mabuk. Walau bagaimanapun, persoalan yang timbul dalam hari ini adalah sejauh manakah mabuk boleh menjadi suatu bentuk dalihan dalam kes jenayah, dan adakah tertuduh yang mabuk dengan sengaja boleh menggunakan dalihan ini sebagai pembelaan dalam kes jenayah di Malaysia. Oleh yang demikian, Seksyen 85 Kanun Keseksaan menjelaskan bilakah mabuk boleh menjadi suatu bentuk dalihan. Secara amnya, seksyen ini menjelaskan mabuk tidak boleh menjadi satu pembelaan terhadap sesuatu pertuduhan jenayah. Namun begitu, terdapat dua pengecualian ataupun dua keadaan yang telah dijelaskan dalam Seksyen 85. Yang pertama, apabila tertuduh tidak memabukkan dirinya secara sengaja, yang termaktub dalam Seksyen 85-2A, dan dalihan yang kedua adalah mabuk sehingga tertuduh menjadi gila, yang termaktub dalam Seksyen 85-2B. Kedua-dua subseksyen 85-2A dan B ini menjelaskan dua pengecualian yang boleh digunakan oleh tertuduh apabila menghadapi satu pertuduhan jenayah berkaitan mabuk. Seterusnya, saya akan jelaskan kepada anda satu demi satu seksyen yang menjadi pengecualian kepada pertuduhan jenayah berkaitan dengan mabuk, iaitu Seksyen 85-2A dan Seksyen 85-2B. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 85-2, mabuk boleh menjadi suatu pembelaan terhadap sesuatu pertuduhan jenayah jika oleh sebab mabuk, orang yang dipertuduhkan itu pada waktu perbuatan atau ketinggalan yang diadukan itu tidak tahu bahawa perbuatan atau ketinggalannya itu salah ataupun tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan dua keadaan A dan B. A, keadaan mabuk itu telah disebabkan dengan tiada kerelaannya oleh perbuatan jahat atau cuai seseorang lain. Dan B, orang yang dipertuduhkan itu oleh sebab mabuk menjadi gila, sama ada bagi sementara waktu atau selainnya pada waktu perbuatan ataupun ketinggalan itu. Baiklah, Seksyen 85-2A ini menjelaskan bahawa mabuk dengan tiada kerelaan tertuduh tetapi disebabkan oleh perbuatan jahat ataupun cuai orang lain. Dalam kata yang lain, tertuduh tidak menyebabkan dirinya menjadi mabuk. Namun, mabuk itu dialami berpunca daripada perbuatan jahat ataupun cuai orang lain, dan mabuk ini bukan disengajakan oleh tertuduh. Sebagai contoh, apabila seseorang itu memasukkan bahan-bahan beralkohol ataupun narkotik ke dalam minuman tertuduh dan menyebabkan tertuduh itu mabuk dan bukan disengajakan oleh dirinya, Seksyen 85-2A boleh diguna pakai sebagai pengecualian daripada kes dan pertuduhan jenayah. Di samping itu, bagi Seksyen 85-2B pula,
tertuduh mesti membuktikan kepada mahkamah bahawa pada waktu perbuatan ataupun ketinggalan itu berlaku, tertuduh tidak tahu bahawa perbuatan ataupun ketinggalannya itu salah atau tidak tahu perkara yang sedang dilakukannya. Dan Seksyen 85-2B ini juga menjelaskan tertuduh menjadi gila sama ada sementara waktu ataupun selainnya disebabkan oleh mabuk pada waktu perbuatan ataupun ketinggalan itu berlaku. Tertuduh yang mabuk juga berada pada tahap yang sama dengan orang yang tidak sempurna akal, unsoundness of mind. Dan apabila tahap mabuk tersebut sampai ke peringkat gila, Seksyen 85-2B ini boleh digunakan. Dalam erti kata yang lain, apabila seseorang itu mabuk dan keadaan mabuk itu menyebabkan dia menjadi gila dan menyebabkan segala tindak laku aksi-aksinya menjadi ancaman dan berbahaya kepada orang lain, maka dengan itu Seksyen 85-2B ini boleh digunakan. Namun begitu, apabila seorang itu mabuk dengan sengaja, namun keadaan mabuk itu tidak menjadikan taraf akalnya menjadi gila seperti mana unsoundness of mind, maka Seksyen 85-2B ini tetap tidak boleh digunakan sebagai satu bentuk dalihan ataupun pembelaan. Dan dalam erti kata yang lain, Seksyen 85-2B ini hanya boleh dilakukan apabila seseorang itu mabuk dan keadaan mabuk itu sampai ke peringkat gila. Kesimpulannya, bagi topik sejauh manakah mabuk dengan sengaja boleh menjadi pembelaan dalam kes jenayah di Malaysia, kita dapat lihat seseorang tertuduh yang mabuk dengan sengaja, dia tidak boleh membangkitkannya sebagai satu pembelaan dalam kes jenayah, kecuali oleh sebab-sebab mabuk itu dia menjadi gila dan mabuk itu bukan berpunca daripada dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahawa mabuk tidak boleh menjadi suatu bentuk dalihan dalam kes jenayah di Malaysia, melainkan jika hal keadaan mabuk itu tergolong dalam dua pengecualian yang dinyatakan dalam Seksyen 85-2 Kanun Keseksaan A dan B.